Assalamualaikum and salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton Hey Shadows Channel. Aku harap korang semua dalam keadaan baik-baik belaka. And also kepada korang yang baru sahaja menonton atau menemui Hey Shadows Channel, aku mengucapkan selamat datang ke channel aku di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri, kisah jenayah / kisah tragedi yang pernah berlaku atau akan berlaku di dunia kita ini. Okay, so mula-mula sekali sebelum aku mulakan kisah perkongsian kisah seram di channel aku ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Ilahi kerana aku telah berjaya melepasi 1000 subscriber. Yes! Akhirnya, Alhamdulillah, selepas setahun lebih, bukan lebih, tak ada lebih, selepas setahun aku run channel aku, akhirnya aku berjaya melepasi 1000 subscriber. And kejayaan ini tak mungkin berlaku tanpa sokongan korang semua yang telah subscribe ke channel aku dan masih setia bersama Hey Shadows Channel. And aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua sebab non-stop memberi segala sokongan and pendapat lah and cara nak improvekan diri aku. And insyaAllah selagi aku boleh, aku akan sentiasa perbaiki diri aku, malah konten yang bakal aku sediakan. So insyaAllah malam ni aku ada satu kisah yang aku nak kongsikan dengan korang. Tapi sebelum tu, sebelum tu aku ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua mereka-mereka yang berbangsa Cina. Hong Hei Fa Chai. Yes, aku tahu dah lambat sikit kan, dah 2 hari yelah, Raya Cina hari Ahad, hari Isnin video hari ni hari Selasa. So tapi tak apa, ada juga yang mereka-mereka yang masih baru saja dapat cuti and nak balik kampung, nak celebrate dengan ahli keluarga semua yang jauh-jauh semua kan. So aku mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua mereka-mereka yang berbangsa Cina. Alright, dan kalau korang baru je nak start travelling balik kampung ke apa, aku harap perjalanan korang semua baik-baik and then sampai selamat ke kampung-kampung korang. Okay, alright. So, pada hari ini, kisah apa yang bakal aku kongsikan dengan korang? So, kisah pada hari ini sebenarnya aku dah lama nak storykan kisah ni. Tapi aku hold dulu kan, sebab kisah pada malam ni bagi aku agak menyeramkan and also agak menarik jalan cerita dia. Okay? And also tempat lokasi yang diorang pergi ni, mungkin ada di antara korang yang pernah dengar dengan nama tempat ni. And mungkin korang yang mana baru dalam generasi yang baru mungkin tak pernah dengar lah apa nama tempat ni. So kalau korang nak tahu kisah apa yang aku nak kongsikan dengan korang, tanpa membuang masa, jom kita perdengarkan kisah seram pada hari ini. Let's go guys. Alright guys, so kisah pada hari ni yang bakal aku kongsikan dengan korang merupakan pengalaman yang seram dialami oleh dua sahabat, iaitu Farid dan juga si Rahman, yang pada waktu itu mereka masih lagi bekerja di sebuah syarikat media. And tugas mereka, salah seorangnya merupakan juru gambar and seorang lagi merupakan juru video. And diorang juga merupakan senior yang bekerja dengan syarikat tu. Diorang memang pakar dalam bab-bab mengambil gambar, mengambil video, angle semua. Diorang tu memang pro lah, okay? Tak adalah macam zaman sekarang, semua benda dah dipermudahkan. Dengan handphone pun dah boleh ambil gambar, boleh ambil video. And diorang punya level senior diorang sampai tahap syarikat yang diorang bekerja menghantar diorang ke negara yang pada waktu itu masih dalam keadaan berperang tau. And diorang kena ikut konvoi-konvoi askar ni untuk buat liputan dekat kawasan tersebut, keadaan macam mana, orang-orang dia semua macam mana. And dikatakan sampailah satu hari ni di mana sedang diorang naik lori askar ni, diorang kena ambush, kena serang hendap oleh pasukan askar yang jahat. Macam tu. And ketika itu dua sahabat ni, diorang kena melarikan diri and everything, sorok dekat padang pasir semua. And salah seorang, si Farid ni, diorang kena pakai helmet askar time tu, takut kena tembak kat kepala ke apa. And pada ketika itu Farid bernasib baik. Sebab apa, time dia nak buat liputan, nak buat coverage, dia nyaris kena tembak dekat kepala tau. So helmet dia ada tam sekali, sikit lah, nasib baik lah. Tapi itu pun cukup untuk buat kepala dia sakit biol lah, senang cerita, okay? And dikatakan selepas insiden tu, bila diorang balik ke Malaysia, si Farid ni boleh dikatakan dah tak betul sikit otak dia. So selepas insiden yang diorang buat liputan dekat tempat perang and everything all, so adalah momen-momen di mana, biasalah bila diorang ambil gambar semua ni, ada momen yang gempar, ada momen yang macam biasa, plain, tak ada apa-apa yang mencabar. And diorang ni jenis suka
ambil task-task ataupun assignment yang mencabar bagi diorang, sehingga kan lepas diorang dah balik daripada assignment diorang daripada luar negara yang cover perang semua tu, diorang tak adalah banyak assignment-assignment yang mencabar. So si Farid ni terfikirlah dia nak buat satu coverage, dia nak buat satu liputan yang berbeza daripada semua media-media pada waktu itu, and dia nak buat satu coverage yang berkaitan dengan hantu. Okay, and si Rahman ni pun macam okey lah, macam menarik, tapi kau nak ambil footage apa, kau nak ambil cerita apa kan. Yelah, walaupun Malaysia terkenal dengan kisah-kisah yang berbagai-bagai hantu ni, tapi diorang nak tahulah, okey, nak pergi tempat mana, nak buat coverage macam mana, cerita apa yang nak dikongsikan, dengan siapa nak temu duga lah, semua benda lah diorang fikir kan. So sampailah si Farid terfikir, kau ada teringat tak pasal Mimaland? So, aku just nak kongsikan latar belakang tentang Mimaland ni. So, Mimaland ataupun nama panjangnya Malaysia in Miniature Land merupakan salah satu taman tema yang pertama di Malaysia. Dibuka pada tahun 1971 pada pihak umum di Gombak, Selangor. And time tu boleh dikatakan taman tema, dia fokus dia lebih kepada taman tema air lah. And taman tema air dia merupakan salah satu taman tema yang terbesar di Asia Tenggara pada zamannya. And bermacam-macam benda lah ada dekat situ. Taman tema, macam aku cakap, taman tema air dia ada tasik yang besar di mana diorang boleh buat lah apa snorkeling pula. Apa benda snorkeling kat tasik? Diorang boleh buat apa, kayaking, dan diorang boleh main lah boat ke apa ke, tak kisahlah. And diorang juga ada tarikan dinosaur yang berskala tinggi. Boleh dikatakan memang merupakan tarikan yang popular lah pada zamannya. Namun tempat tersebut hanya dibuka pada tahun 1971 sampailah 1993. Sebab ada satu insiden di mana warga Singapura mati, meninggal. Okay? And lepas insiden tersebut, bermacam-macam benda lah berlaku. Tanah runtuh lah, dan lepas tu pihak keselamatan buat spot check and mengatakan tempat tu tak selamat untuk segala aktiviti yang diorang ada. So selepas ditutup pada tahun 1993, lepas dah check kononnya nak perbaiki and everything, last pada tahun 1994 taman tema tersebut ditutup buat selama-lamanya. So hampir 15 ke 18 tahun lepas tempat tu ditutup, and time tu lah Farid dan juga si Rahman ni terfikir untuk buat liputan dekat tempat tu. Yelah, ramai yang tak tahu kan Mimaland ni apa kan. So pada waktu itu Rahman pun macam pelik lah, ada ke apa-apa yang dekat Mimaland ni kan? Dia hanyalah benda ataupun bangunan yang terbengkalai macam tu je kan. Tak mungkin ada, mungkin tak ada. Itulah yang dipikir oleh si Rahman ni. Tapi Farid kata mungkin ada. Bayangkan tempat tu dah berhutan semua benda, and then dah dibiar lama, confirm ada benda-benda misteri yang pernah berlaku. So si Farid pun fikir, berbincang dengan Rahman. And pada awalnya Rahman memang macam tak nak pergilah dekat kawasan situ sebab takut bahaya kan. Masuk dekat kawasan berhutan macam tu, takut bukan apa kan, tengah jalan-jalan terjatuh dalam tasik ke apa, tak nampak kan, sebab tempat tu dah fully diambil alih oleh alam semula jadi. Macam tu kan. So si Farid pun dia try lah pujuk si Rahman ni kan. Pujuk. Akhirnya si Rahman termakan pujuk rayu si Farid ni. Lepas tu diorang pun cakap, okay, fine. Kalau kita nak cover kat situ, macam mana kau nak buat? Apa kau nak cover? Story macam mana? So Farid pun bincang dengan bos-bos diorang untuk dapat kebenaran untuk buat liputan kat situ. Last bos diorang pun bagi kebenaran dekat diorang, and also diorang kena minta kebenaran dekat tempat kawasan tersebut untuk buat liputan. Walaupun dibenarkan, tapi diorang hanya diberikan peluang untuk masuk ke area situ pada waktu siang dan malam tidak dibenarkan pergi. And si Farid pun terfikir nak cover apa je time siang kan, apa yang seram sangat time siang, memang nampak hutan je lah, macam kau pergi hiking macam tu ke. So Rahman kata tak apalah, at least kita try ambil waktu siang and tengoklah apa kita akan dapat daripada liputan yang kita orang nak buat. Itulah fikir si Rahman. So diorang dibenarkan untuk berada dekat kawasan situ, bukan stay lah, tapi untuk pergi pada waktu itu selama 3 hari. Diorang boleh buat liputan selama 3 hari lah. Kok diorang nak jalan masuk ke, nak check kawasan-kawasan terbiar ke apa, buat liputan semua benda. So 3 hari sahaja diorang dibenarkan. So si Farid dan si Rahman pun dah pack segala barang-barang equipment diorang, and dah plan apa diorang nak cover, macam mana angle nak ambil, semua bagai. Semua benda tu dah dirancang, and diorang pun pergi ke Mimaland. Setibanya mereka di Mimaland, and memang nampaklah dekat gerbang utama tempat kawasan first masuk tu dah nampak memang teruk gila lah. Alright, dengan pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan dah cover dinding-dinding semua. And orang tahulah, ini memang old school sial. Dan dah lama orang tak jejak kaki kat sini semua.
And si Rahman pun macam, kau betul ke kau nak cover tempat ni? Aku risau juga, bukan apa. Tengah jalan kat dalam, tiba-tiba ada harimau ke apa ke, ada kokak kan kepala otak kita, settle kan. So si Farid pun cakap, tak apa, jangan risau. Kita ada dapat kebenaran ni, ada sebab. And kemungkinan jalan ataupun laluan ni selamat untuk buat coverage ke apa. So si Farid ni pujuk lah lagi si Rahman, nak kata benda semua okay, everything all. So Rahman pun macam, okay fine, kau nak cover sangat kan, okay jom kita cover. So pada awalnya si Farid ambil lah video dekat kawasan bila masuk, ambil lah video-video bangunan-bangunan lama yang dah lama terbiar. And si Rahman pun ambil lah gambar-gambar yang boleh menampakkan agak menyeramkan lah pada waktu itu kan, walaupun siang. Tapi yelah, diorang 2 orang je weh. Berani man. Kalau aku tak berani tu. Itulah level diorang, level cabaran yang diminati oleh diorang. So lepas pada hari yang pertama, lepas diorang dah selesai ambil semua footage semua, diorang kenalah interview kawasan-kawasan penduduk yang mana pernah mengalami ataupun berpengalaman pergi ke Mimalan pada waktu tu, dapatlah cerita belakang. And adalah 2-3 macam tu yang pernah kongsikan pengalaman yang seram dekat kawasan situ. Dikatakan ada makhluk yang sentiasa duduk dekat gerbang utama, ada ponti lah, ada ni lah, ada tu lah, macam-macam lah. Tapi bagi Farid, benda tu tak cukup memuaskan hatinya. Sebab apa? Dia tak dapat feel video dia, macam tak dapat menceritakan pengalaman seram tu kan. Sebab yelah, video kebanyakannya siang and everything. So mana nak dapat seram dia. Hari yang kedua pun sama, diorang pergi ke tempat tu nak ambil footage everything all. Tapi Farid still tak puas hati. And dia tinggal 1 hari lagi untuk ambil video-video ataupun gambar dekat kawasan tersebut. Tapi pada hari yang terakhir, apa Farid buat is that Farid bagi tahu, Rahman, apa kata kita datang tempat ni pada waktu malam. Dan si Rahman pun pelik ya. Mana boleh kita masuk area sini kawasan malam, kan dah ditutup. Farid cakap, alah, kau macam tak biasa pula kan. Kita pernah sorok-sorok masuk ke kawasan sini lah, kawasan tu lah, yang curi-curi dapat liputan. Sebab tu we are the best. So Rahman pada awalnya tak setujulah dengan idea tu. Lepas tu bila dipikir balik, betul juga kan. Even walaupun dia ambil gambar dekat kawasan situ pada waktu siang, lepas edit, nak touch-up everything all, still tak puas hati lah. Rahman still rasa macam siang ni dia tak bawa apa-apa keseraman pada cerita ataupun kisah yang bakal diorang kongsikan dekat surat khabar pada waktu itu. So dia pun setujulah, okay fine, kita set malam, kita pergi curi-curi masuk kan. Pada waktu itu diorang plan untuk pergi kat situ pukul 9 malam macam tu. Pada hari yang terakhir, pada waktu malam, Farid dan si Rahman pun dah standby dekat area situ. Diorang curi-curi masuk and diorang berjaya melepasi kawasan-kawasan security yang mana yang buat jaga-jaga dekat kawasan tersebut. Tak tahulah macam mana diorang buat, tapi diorang adalah skill-skill diorang. Bila sampai dekat sana, si Rahman dengan dan juga si Farid ni macam excited lah kan. Macam, tak sabar ni, apa benda kita boleh dapat. Barulah liputan kita macam seram lah kan. So pada waktu itu Farid pun macam, okay jom kita standby, kita ready, kita sediakan perkakas kita and kita masuk dulu. And kita jangan buat apa-apa coverage dekat depan gerbang utama ni, sebab nanti lampu yang ada dekat kamera tu mau orang-orang nampak kan. So Farid dan Rahman pun masuklah ke Mimalan pada waktu malam. So si Rahman dan juga si Farid pun memulakan perjalanan diorang masuk ke Mimalan pada waktu malam. Diorang berjalan, make sure langkah-langkah diorang betul. Okay, diorang ingat balik laluan yang diorang lalu pada waktu siang. Takut tersalah langkah, sesilap masuk tasik. Macam tu. So berjaga-jagalah, diorang ambil langkah berjaga-jaga, mana nak pergi, mana nak cover. And si Rahman time tu sedap lah, ambil gambar berflash-flash bagai kan. Ambil semua bangunan-bangunan yang lama pada waktu malam. And feel dia memang time tu Rahman rasa, ini memang cantik lah gambar diorang ambil ni kan. Memang dapat menyeramkan lagi kisah yang diorang bakal cerita. And dengan bantuan si Farid pula, dengan video yang dirakamnya lagilah menggerunkan. Okay, tengah diorang jalan-jalan, tiba-tiba diorang terdengar sesuatu yang kuat tau. Dia macam bunyi jeritan ke apa kan. So si Rahman time tu tepuk lah si Farid. Farid, kau dengar tak apa benda tu? Yang Farid cakap, alah biasalah hutan, ada bunyi cengkerik, ada bunyi beruk. Kau just jangan terdengar bunyi harimau pula. Dan si Rahman, mulut kau jaga mat, kita dalam hutan tengah-tengah malam macam ni kan, tak manis. Kalau betul harimau keluar kan, tak pasal-pasal kita naya nanti. And so berjaga-jaga lah kau ni pun, mulut kau sak sendiri kan. Time tu Rahman dia risau sikit kan, kot ada benda yang tak manis keluar. Dan diorang pun continue lah perjalanan diorang kan, mencari gambar, ambil video, ambil gambar semua benda. And pada waktu tu tiba-tiba si Rahman ternampak sesuatu di sebalik pokok tau. And si Rahman tepuk lah si Farid. Farid, kau nampak tak apa yang kau nampak? So si Farid pun pandang lah, apa yang kau nampak Rahman? So Rahman pun tunjuk lah, tu belakang pokok. So si Rahman dengan kamera yang ada spotlight yang tajam tu, kena mata memang besar kan, terus menghala ke arah pokok and tak ada apa-apa pada waktu itu. And Rahman macam,
aku rasa memang ada benda tadi. Sebab aku nampak macam ada kelibat berdiri kat situ tau. Si Farid ni pun macam, kau biar betul Mat, jangan macam ni. And memang sedap kan, kalau kata memang betul aku tayang kamera, dapat footage, sedap lah cerita kan. Farid pun rasa tak best lah kan. Kononnya dia ingat dia dapat footage pada malam tu, tapi tak dapat. Tapi yelah, diorang still teruskan perjalanan diorang sampailah satu tahap di mana Rahman dan juga si Farid terbau sesuatu yang kurang menyenangkan. And time tu Farid tegur si Rahman, Rahman, kau ada bau tak benda yang tak manis? Dan Rahman pun macam, ada, aku ada bau. Dan bau busuk lah kan, memang tak boleh tahan, kata si Rahman. Yang Farid macam pelik lah, sebab sepanjang diorang lalu dekat kawasan situ pada waktu siang, tak ada pula bau-bau pelik. Dan Rahman fikir kemungkinan ada loji kumbahan dekat kawasan ni kot kan, kot sebab itulah kita bau benda tu. Farid pun pelik, mana ada kawasan loji kat area sini kan. Tapi iyalah, kemungkinan benda yang dah terbiar lama kat situ man, pada waktu malam memang bau kuat sikit lah. So diorang abaikan benda tu lah. Diorang pun meneruskan perjalanan sampailah dekat kawasan Taman Tema Air tu. Berani Mat, aku cakap dengan kau, walaupun sepanjang perjalanan diorang nampak macam benda pelik-pelik kan, tapi benda pelik tu bukan apa. Dia ada dinosaur yang lama tu kan, yang dah memang penuh dengan tumbuh-tumbuhan everything all, nampak lebih menggerunkan pada waktu malam. And beberapa kali si Rahman ni terkejut lah. Si Farid pun mengelabah lah time tu kan. Rupa-rupanya T-Rex dekat situ. T-Rex yang tengah berdiri kat situ. And dia ada juga patung-patung macam orang gua kan, orang-orang Nesolothic, Melolithic, semua lotik-lotik lah. Okay? Dia ada lah benda-benda macam tu. Lagilah menyeramkan bila kau jalan kat situ tengah-tengah malam. So nasib baiklah benda tu semua hanyalah patung-patung hiasan pada waktu itu. So diorang pun abaikan benda tu. So apabila diorang dah nak sampai kat kawasan Taman Tema Air tu, diorang still pelik sebab apa? Masih lagi terdapat bau yang kurang menyenangkan. So si Farid dan juga si Rahman ni pelik lah. Dari sepanjang perjalanan dekat 10-15 minit nak sampai sini, still ada lagi ke bau-bau tu? Pelik Mat. Dan si Rahman ni pun macam tak sedap hati lah. Dia kata, apa kata kita patah balik lah, aku rasa tak senang, kita dah ada gambar-gambar footage semua. So si Farid cakap, tak, aku still tak dapat lagi video dekat taman air ni kan. Aku nak dapat view-view dekat situ. Walaupun tak nampak apalah sangat, dah banyak hutan daripada bangunan, tapi si Farid still nak mencuba nasib dia. Sehinggalah Rahman tegur si Farid lagi sekali, di mana dia ternampak ada kelibat yang sedang duduk di kawasan entrance nak masuk kawasan Taman Tema tersebut tau. And time tu Farid pun ternampak kelibat tersebut. And apabila si Farid cuba nak alih video kamera dia ke hala makhluk tersebut, dia terus tak nampak. Tapi apa yang Farid dan Rahman dapat confirm, diorang dua-dua memang nampak ada makhluk yang sedang berdiri dekat situ tau. And si Farid dengan rasa tak puas hati, dia still pergi dekat tempat situ. Sebab apa? Dia nak dapat footage, dia nak dapat gambar kan. At least bila diorang kongsikan cerita yang diorang kisahkan, pengalaman seram, adalah gambar yang dapat menakutkan orang. Lagilah orang minat untuk baca, confirm lah lagi hit kan. So si Farid pun terus redah dekat kawasan-kawasan hutan semua, nak masuk dekat kawasan Taman Tema Air tersebut. Si Rahman ni pun terkejar-kejar lah si Farid kan. Sebab si Farid ni bila dia excited dengan sesuatu, dia memang laju lah, dia tak kisah lah siapa ada kat belakang. So bila sampai dekat kawasan Taman Tema tersebut, adalah satu laluan yang diorang kena masuk tau. And laluan tu macam berbumbung macam tu lah. And bila diorang masuk ke laluan tersebut, dari jauh Farid dan Rahman nampak ada sesuatu yang sedang berdiri dekat situ. And time tu yang kamera tu ada macam teropong tu kan. And bila Farid pandang ke dalam teropong tu, and apa yang Farid nampak pada waktu itu, memang dia dah rasa excited dengan apa yang nampak. Pada waktu yang sama, dia rasa seram sejuk dia lain macam, bulu roma dia semua berdiri. And Rahman dengan memegang kameranya pada waktu itu pun nampak benda yang sama. Apa yang diorang nampak adalah satu makhluk yang sedang berdiri tegak dekat tengah laluan yang diorang nak lalu tu, berkapan. So korang tahulah makhluk apa tu kan. Makhluk tersebut tak lain dan tak bukan merupakan pocong. Bukan pucung, pocong. And time tu Farid, walaupun dia pegang kamera, dia dah menggigil-gigil lah pegang kamera tu. And walaupun pada waktu itu diorang berdua rasa seram, tapi diorang nak dapat juga gambar ataupun footage makhluk tersebut. Walaupun berjarak jauh, diorang dapat rasa keseraman yang lain macam. Lepas Rahman dah ambil beberapa gambar, Rahman terus tepuk si Farid ni, apa kata, kita belah dari sini sebelum benda tu kejar kita. So lepas tu Farid tiba-tiba nampak macam seolah-olah kelibat tersebut bergerak tau. And time tu lagi meremang lah si Farid, terus drop kamera dia, hala lampu dia ke arah lain, and terus bergegas keluar daripada kawasan tersebut.
So si Farid dan juga si Rahman ni pun berlarilah, bergegas keluar daripada kawasan tersebut. Dengan dah tak kira lah diorang langkah segala apa diorang langkah. Sebab apa? Sambil diorang berlari tu, diorang rasa ada sesuatu yang sedang mengikori diorang. Diorang dapat dengar macam bunyi tap 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 kuat daripada belakang tau. And diorang fikir pada time tu benda tu tengah lompat lah kejar diorang kan. Tapi time tu diorang tak ada terfikir untuk berhenti pandang belakang ke apa. Diorang main belasah, main redah. Diorang dah tak kisah lah. Sebab apa? Diorang berdua dah memang rasa takut dah kan. So diorang pun berlari hampir dekat 10 ke 20 minit macam tu berlari. Jauh amat cerita dia kan. Berlari akhirnya diorang jumpa gerbang utama and diorang jumpa kenderaan yang diorang bawa. Dan si Farid dan juga si Rahman ni terus tak fikir apa, terus masuk dalam kereta dengan pekakan semua dalam seat depan everything all. Si Farid start kereta, terus buka lampu lah nak tengok kok ada apa-apa yang mengejar diorang. Tapi time tu diorang tak nampak apa-apa. And si Farid terus reverse and keluar daripada kawasan tersebut. So si Rahman ni adalah bawa kenderaan dia, tapi Rahman tinggal kenderaan dia di sebuah kedai mamak di mana tempat diorang berjumpa and diorang guna satu kereta untuk pergi ke Mimaland. So si Farid ni pun bawa pergi lepak kat kedai mamak tu dulu dan chill dulu, relax, tenangkan hati, tenangkan minda so that diorang bila balik tak ada apa-apa lah yang diorang risau. Itulah apa yang disangkakan oleh mereka berdua. Namun apa yang bakal terjadi selepas ini merupakan satu pengalaman yang diorang sampai ke hari ini tak boleh nak lupakan. So pada waktu itu dah hampir pukul 2 pagi lepas si Rahman dan juga si Farid dah selesai, dah tenangkan diri everything. So diorang pun baliklah ke rumah masing-masing. So insiden yang pertama yang berlaku pada Rahman bila dia pulang ke rumah, apa yang disangkakan telah habis ataupun selesai di Mimaland, rupa-rupanya benda tu tak settle lagi. Sebab apa? Sepanjang perjalanan si Rahman pulang ke rumah dia, bermacam-macam benda pelik yang dia rasa sedang berlaku dalam kereta dia. Alright, so Rahman ni just nak bagi share sikit. Sambil dia drive ni, dia jenis yang suka buka tingkap. So bila dia tengah drive, buka tingkap, angin sedap lah kan, angin malam kan, sejuk-sejuk semua kan. Tengah dia drive, tiba-tiba si Rahman ni terbau sesuatu yang lebih kurang sama dengan apa yang dia bau dekat Mimaland. And time tu Rahman rasa seram semacam lah kan. Dia macam risau, adakah benda ni telah mengikori dia balik. Dan si Rahman teruslah tutup tingkap dia kan. And nasib baik lepas dah tutup tingkap, terus tak ada bau. So apa dipikirkan oleh Rahman adalah kemungkinan angin daripada luar, ada loji ke apa ke yang dia lalu, terbaulah benda yang kurang menyenangkan. Namun sepanjang perjalanan dia rasa seolah-olah kereta dia berat semacam tau. Dia walaupun dia dah tekan minyak macam ibarat macam 100 ke 200 200 over sangat man, 100 lebih macam tu, tapi dia still rasa macam kereta dia tak boleh nak gerak. Rahman ni rasa macam pelik lah, apa hal kereta aku ni susah nak bergerak kan. Macam-macam lah si Rahman fikir, berkemungkinan kereta sebab kereta lama ke apa ke kan, nak sedapkan hati lah orang cakap kan. Rahman pun continue lah drive macam biasa semua. So lagi dalam 10 km macam tu sebelum sampai ke rumah dia kena lalui satu kawasan yang berhutan. And apabila Rahman lalu dekat kawasan tersebut, alangkah terkejutnya si Rahman apabila dia nampak kelibat makhluk tu berada di salah satu kawasan yang berhutan, sedang berdiri terpacak dekat situ memerhatikan kenderaan si Rahman. And Rahman dah tahu ini benda dah tak manis. Dia dah sampai sini. Tadi dia dah ada dekat Mimaland, sekarang dia dah macam follow aku balik. And Rahman pun teruskan perjalanan dia, ibarat dia macam tak nampak apa yang dah berlaku. Tapi selepas insiden tersebut, still belum sampai. Di time tu dia ada dalam 5 ke 6 km nak sampai ke apartment dia. Time tu lah apabila si Rahman terpandang cermin belakang dia. Dia ternampak seolah-olah makhluk yang sedang berdiri tadi tu dekat tepi jalan sedang mengekori kenderaannya. And Rahman time tu dah tak fikir apa, dia terus pecut and dia nak sampai apartment dia cepat-cepat. Apabila dia sampai ke apartmentnya, dia dah park kereta semua, dia pun keluarlah daripada kenderaan dia, bergegas masuk lift. So bila masuk lift, dia pun tekanlah tingkat 15 and dia berharap sangat time tu yang housemate dia berada di rumah. Sebab apa? Kalau katakan benda tu memang ikut dia balik sampai ke rumah, settle lah dia kalau dia seorang-seorang. So dia cepat-cepat bergegas and sambil lift tu sedang naik ke tingkat 15, time tu lah dia terbau lagi sekali benda yang kurang menyenangkan. And time ni Rahman dah memang confirm yang benda tu sedang mengekori dia.
So, sampai sahaja di tingkat 15, si Rahman terus keluar daripada lift, bergegas ke rumah dia, buka pagar, everything all, tutup kunci, masuk pintu, and pum, apartment dia gelap. Dia terus ucap, alamak, apa hal gelap? Gelap sebab apa? Dia dah tahu yang housemate dia tak ada dekat rumah. And housemate dia rupanya ada teks si Rahman ni memberitahu yang dia terpaksa pulang ke kampung atas masalah-masalah tertentu. And Rahman pun dah jam, alamak, settle lah aku seorang-seorang dalam rumah ni. So time tu si Rahman pun bacalah segala petikan ayat di dalam Al-Quran, dan dia nak tenangkan diri dia, dan dia berharap sangat yang ke rumah dia dilindungi daripada apa-apa benda yang masuk ke rumah dia. So selepas dia masuk rumah, dia terus pergi dekat halaman utama dia, and dia relax, duduk, tenangkan diri sambil pasang TV, nak bagi hilang lah benda tu daripada ingatan dia. Lepas dah beberapa minit macam tu, si Rahman ni pun okey lah, dia nak pergi mandi, nak get ready untuk tidur semua benda. So tengah bila dia dah pergi mandi tu, tengah dia mandi-mandi, tiba-tiba lampu bilik mandi dia terpadam. Dan si Rahman dah rasa tak sedap dah. Pahal pula lampu tiba-tiba terpadam kan. So si Rahman pun stop, pergi check, buka balik, and lampu tu on. And dia tahu ini bukan gangguan elektrik atau apa-apa pun. Ada benda yang telah off sebab switch tu telah di-off-kan. So Rahman pun dah terus cepat-cepat mandi and terus masuk ke bilik dia. And bila si Rahman pun masuk ke bilik dia, again si Rahman bacalah segala ayat-ayat Al-Quran yang dia tahu. And berkumit-kamit mulut si Rahman ni mengharapkan dia tak ada apa-apa gangguan lagi selepas itu. Namun malam tersebut bakal menjadikan satu pengalaman yang menyeramkan buat si Rahman. So Rahman pun sambil time tu pergilah lena baring atas katil dia, and nak masuk tidur dengan harapan cepat-cepat dia tidur, cepat-cepat benda ni selesai lah. Bila dia bangun, dah pagi, dah siang, semua okey, cun kan, tak ada apa-apa dah. Dekat atas katil si Rahman ni ada satu bolster tau. Bolster yang panjang tu, yang bantal panjang tu kan. Pada awalnya memang bantal lah, okey, tak ada apa-apa. So si Rahman pun baring, dia nak relaxkan badan, and time tu dia dah nak masuk tidur dah. Bila mata dia dah hampir terpejam, tiba-tiba dia terbau lagi sekali, bau yang kurang menyenangkan. And time tu si Rahman macam, alamak, apa benda ni kan. Rahman dah tak nak fikir apa, dia terus ambil selimut, dia tutuplah muka dia. Okay, dia pun dah lebih kurang sama dengan makhluk tersebut, berkapan semua. Okay. So pada waktu itu Rahman berharap sangat yang dia cepat-cepat tidur, and dia cepat-cepat bangun lah pada keesokan harinya. Namun sayangnya sedang dia tidur, tiba-tiba dia terasa seperti ada sesuatu berada di atas katilnya. And si Rahman walaupun dah rasa cuak time tu, tapi dia still dalam selimutnya, still mengharapkan yang tak ada apa-apa. And time tu mulut si Rahman ni non-stop lah tukumak kamit membaca segala petikan daripada Al-Quran, dan mengharap yang gangguan tersebut terus tak ada. And yes, gangguan tersebut macam berhentilah. Dia tak bawa apa-apa, dia dah rasa tenang sikit, and time tu dia cakap okey lah cun, dia boleh masuk tidur. So si Rahman ni pergilah peluk bolster dia. Apabila dia peluk bolster dia, dia rasa pelik semacam, sebab apa? Bolster ni lembut, bantal panjang tu lembut. Bila dia peluk benda tu, dia rasa keras macam batu macam tu tau. So si Rahman ni pun pelik lah, apa benda ni kan, takkan bolster baru kot yang jenis keras kan. Tak ingat pula aku beli bolster baru. So Rahman pegang benda tu. Bila dia pegang, and dia nak tengok lah bolster tu, bila dia pusing and dia pandang bolster tu, rupa-rupanya benda tu bukan bolster dia. Ia adalah pocong yang sedang tidur bersamanya di atas katil. Rahman time tu terus terlompat daripada katil dia, menjerit, and tak boleh bayangkan apa yang dia sedang nampak. Dia terus buka lampu. Apabila dia buka lampu, dia tak nampak apa-apa pun. Dia nampak bantal sahaja yang dekat situ. And time tu tiba-tiba dia terdengar bunyi yang terlalu kuat dekat luar bilik dia tau. Macam seolah-olah ada bunyi bar pecah, ada benda jatuh lah, apa benda. And bila dia keluar daripada bilik dia, yes, kebanyakan barang-barang ataupun pinggan mangkuk dia semua dah ada dekat atas lantai, pecah-pecah semua dia. And time tu terus si Rahman dah tak fikir apa, dia terus keluar daripada rumah dia. Dia sambil dia nak pergi ke lift tu, dia call si Farid. Elok dia call si Farid. Farid pula pergi cakap, kau kat mana sekarang? And Rahman cakap, aku dekat rumah lah. Boleh jumpa sekejap tak? Farid pun cakap, yes, jom kita jumpa kejap. Kita cari mana-mana mamak yang ada, kita jumpa sekejap. Ada benda aku nak cerita kat kau. Si Rahman macam, pelik, si Farid ni pun macam bergegas nak jumpa dia. Okay, fine lah. Si Rahman pun turun lift, masuk kereta dia, and terus pergi ke tempat yang diorang janji untuk berjumpa. And apabila si Rahman sampai dekat kawasan situ, Farid pun dah ada dekat situ dah. And time tu si Rahman pun duduk, and Farid pun menceritakan pengalaman yang dialami oleh si Farid. So si Farid pun ceritalah pengalamannya apa yang telah berlaku selepas mereka bersurai. And rupa-rupanya selepas si Rahman ciao time tu, si Farid bila nak masuk kereta, sebelum dia masuk kereta, dia seolah-olah ternampak seperti ada sesuatu yang sedang duduk di belakang keretanya.
And time tu Rahman macam jam kejap lah, macam berhenti kejap lah, apa benda tu kan. And bila dia check sekali lagi, benda tu tak ada dekat dalam kereta dia. So si Farid pun macam okey lah, mungkin aku terlepas pandang ke apa lah kan, terbayang benda yang tak patut dibayangkan lah, okay. So si Farid pun masuk kereta dia and pulang ke rumah dia. So sepanjang perjalanan Farid ke rumah dia, kawasan time tu sunyi, okay. Yalah dah pukul 2 pagi macam tu kan, memang sunyi lah, tak ada kereta. Tinggal lah si kereta Farid ni. So Farid tengah drive and macam biasalah kan, seperti setiap jalan ada palang-palang lampu dia. So tengah dia drive tu, tiba-tiba dia ternampak seolah-olah ada kelibat yang sedang berdiri di tepi tiang lampu tersebut. And apabila dia lalu, makin lama, makin dekat, dia dah dapat cam tau makhluk apa tu. Makhluk tu tak lain dan tak bukan makhluk yang sama diorang nampak dekat Mimalen. Si Farid terus tekan minyak dan terus lajulah. Tapi apa yang menyeramkan adalah setiap tiang lampu yang dilaluinya, dia nampak makhluk tersebut sedang berdiri dekat situ tau. Okay, non-stop sampailah dia sampai dekat kawasan perumahan dia. So si Farid pun sama macam si Rahman, stay dekat sebuah apartment. And time tu bila dia masuk, again park kereta dia, bergegas masuk ke dalam lift. And si Farid ni tinggal di tingkat 10. So naiklah lift macam biasa. Time tu tak ada apa-apa gangguan lah. So Farid ingat, okay, itu hanyalah apa penampakan yang dia nampak atas jalan tadi. Dah habis kat situ. Rupa-rupanya tak. Sebab apabila si Farid nak masuk ke rumah dia, dia terbau bau yang sama yang dia bau, banyak betul bau dekat Mimalen. Okay, dia terbau benda yang sama juga yang dekat Mimalen tu. And Farid dah rasa tak senang hati dah. Okay, tapi si Farid ni still kuatkan semangat dia untuk masuk ke dalam rumah. Apabila si Farid masuk ke dalam rumah, ialah kawasan hall tu kan, kawasan halaman utama, gelap semua. Again, si Farid ternampak seperti ada kelibat yang sedang berdiri di penjuru rumah dia tau. Farid time tu dah cuak dah, nasib baik switch lampu kat tepi. Elok si Farid tekan switch lampu tu, rupa-rupanya dia punya lampu je. Alamak, kecoh lah kan. Lampu je yang sedang dipacak dekat situ, yang nampak macam benda tu. Farid pun macam, haish, lega. Aku ingat apalah tadi, tak manis man. So Farid pun masuk, everything all kan, duduk tenangkan diri. Lepas tu pergilah mandi semua. Lepas semua tu dah selesai, bila si Farid keluar daripada bilik mandi dia, dia terbau lagi benda yang kurang menyenangkan. And apa yang paling tak manis berlaku ketika itu, ketika si Farid nak masuk ke bilik dia, dia ternampak makhluk tersebut sedang berdiri di atas katil si Farid. And time tu memang jelas lah, walaupun lampu belum on lagi, dia memang nampak yang berwarna putih, berbalut, and dia nampak muka saja yang sedang memandang si Farid. Apa yang Farid boleh bagi tahu is that wajah seolah-olah macam terbakar, kulit mengelupas, and dia nampak mata yang sedang memandang si Farid ni. Farid tu time terus keluar daripada rumah dia, and time tu lah si Rahman call dia. And time tu si Farid dah on the way nak turun dah. Okay, and dia memang plan once masuk kereta dia nak call si Rahman, tapi Rahman pun call dia. And apabila si Rahman call dia, and time tu lah si Farid bagi tahu untuk jumpa. Sebab apa, dia nak berkongsikan kisah yang dialami oleh si Farid ni. And walaupun sekejap je kisah dia, tapi ia cukup memberi impact yang sama seperti mana yang Rahman mengalami. So selepas diorang duduk dekat tempat meja makan tu dan berbincang apa yang dah berlaku, apa yang diorang nampak kan, diorang dah buat sesuatu yang tak patut dibuat ke apa ke, semua diorang fikirlah. So lah diorang dah terlalu penat tau dalam situasi tu. And diorang tak boleh nak duduk kat mamak je, diorang mesti fikir ni kena balik ni. So Farid pun cadang lah, apa kata kau balik ke rumah aku, and then kita stay dulu kat situ kan. Dan si Rahman pun cakap, kalau aku balik ke rumah kau, kalau benda tu still ikut, benda tu sekarang ikut kita berdua. Kalau kita pergi balik rumah kau, benda tu still akan menunjukkan diri dia dekat kita berdua kan. Apa kata kita pergi tempat lain kan, pergi office kan. Office kan macam selalu ada orang kat situ, kerja malam ke benda kan. And si Farid pun setuju dengan idea tersebut. So Farid pun dengan si Rahman pun bergegaslah ke office dorang. And dorang pergilah ke office dorang untuk lepak kat situ, rehatkan diri dan apalah. And nasib baik kebetulan pada waktu malam tu adalah beberapa editor yang masih melakukan tugas dorang pada waktu itu. So diorang setenang lah, at least ada orang kat situ. Tak adalah diorang seorang-seorang kan, nanti nampak apa-apa ke, tak manis kan. So selepas diorang dah lepak macam tu, editor pun tanyalah, apa hal korang kenapa tak balik, everything all. So diorang pun kongsi lah pengalaman diorang dekat si editor ni. So editor cakap ada kemungkinan besar ada benda telah ikut diorang balik. So editor ni pun cakap, apa kata korang pergilah berubat pada keesokan harinya dan carilah mana-mana ustaz untuk buanglah benda tu, suruh benda tu janganlah ikut korang.
So si Farid dengan Rahman pun bersetuju dengan idea tersebut. Diorang pun pergilah cari mana-mana ustaz ataupun perubatan Islam yang ada untuk check diri diorang agar benda tu tak follow balik. So bila keesokan harinya, bila Farid dengan Rahman dah pergi semua, so ustaz tu pun tanyalah beberapa soalan, apa diorang buat, diorang pergi mana, apa dah dilakukan. And time tu si Farid dan Rahman pun menceritakanlah apa yang dah berlaku, apa yang diorang lakukan, everything all. And time tu lah ustaz tanya, ustaz tu rasa seperti ada sesuatu yang telah dilakukan yang tak diberitahu dengan jelas. Sebab apa? Dikatakan yang makhluk tersebut telah dipanggil untuk menunjukkan diri dia supaya si Farid dan si Rahman mendapat liputan yang menarik lah, kira berdapat footage. So si Rahman pun pelik lah, dia macam kena puja ke? Tanya si Rahman. Dan time tu lah si Farid yang berdiam diri time tu, and Farid pun menceritakan apa yang sebenarnya yang telah dia lakukan. So rupa-rupanya pada hari terakhir diorang nak buat liputan dekat Mimalan ni, dekat si Mimalan apa benda pula. Kat Mimalan ni, apa dia pergi buat, dia dah buat satu ritual ataupun satu pemujaan di mana untuk panggil makhluk tersebut menunjukkan diri supaya bila diorang datang pada waktu malam, adalah beberapa gangguan ataupun penampakan yang membuat video diorang lagi menarik. So si Rahman ni panas hati lah, fikir apa hal kau pergi buat benda macam tu kan? Kau dah tahu benda ni dah salah, lepas tu kau pergi panggil benda sekarang follow balik. So ustaz tu pun malah nak gaduh ke, malah nak berbincang, nak bagi benda ni jadi lagi besar. Supaya ustaz tu cakap, okey, korang amal benda-benda ni buat sementara waktu, korang stay lah bersama-sama dekat apartment yang sama, and amalkan benda ni supaya makhluk tu dah kira macam keluar lah balik ke tempat asal dia. Alright, kalau tak lagi perit, lagi seksa benda ni sekarang. So si Rahman dengan rasa tak puas hati dengan si Farid, yelah benda dah buat macam tu kan. So end up Farid pun minta maaf again and again kan. Mengharapkan yang si Rahman maafkan si Farid ni lah atas apa yang telah dilakukan. Yelah macam aku cakap tadi lah, Farid ni bila dia nak sesuatu kan, lepas dia dah balik daripada assignment dia dekat luar negara tu, dia dah tak betul sikit. Bila dia nak buat sesuatu kadang dia tak fikir, dia main belasah, main redah je. So si Farid dan si Rahman ni terpaksalah lakukan apa yang dinasihati oleh ustaz tersebut selama beberapa hari macam tu. So lepas beberapa hari barulah diorang rasa macam tenang sikit. Diorang dah tak bau-bau pelik, tak nampak macam penampakan kejap ada kejap tak ada. So macam aku cakap tadi lah, Farid dengan Rahman ni diorang terpaksa stay bersama. Sebab apa? Takut kalau stay berasingan ataupun stay kat rumah masing-masing, ada benda tak manis berlaku. So diorang stay bersama lebih kurang sebulan macam tu, sampailah diorang yakin yang benda tu dah tak ada dengan diorang. So diorang pun macam biasa, lepas dah selesai benda tu pun dah tak ikut diorang pun balik ke tugas diorang masing-masing macam biasa. Dan walaupun si Rahman dah maafkan si Farid ni, tapi dia still tak boleh nak terima perbuatan yang dilakukan oleh Farid hanya untuk liputan, untuk menjadikan kisah tersebut menarik. And si Farid telah melakukan sesuatu yang salah, especially di sisi agama Islam. So in the end, itulah kisah yang ataupun pengalaman yang dialami oleh si Farid dan Rahman yang diorang still tak boleh nak lupakan. And yes, aku tahu bila kita bercakap pasal pocong ni kan, dia bukan sesuatu yang boleh dikatakan menyenangkan lah. Alright, memang ramai antara dekat luar sana yang aku kenal memang takut bila dengar pasal kisah-kisah seram yang berkenaan dengan pocong ni. Bukan sesuatu yang senang. Even yang aku ceritakan ni pun kadang-kadang ada momen dia ada aku rasa risau juga kan. Tempat tepi aku ni tingkap je mat kan. Aku berharap lah tak ada apa-apa. Aku just hanya melakukan tugas aku, menceritakan kepada korang kisah-kisah seram yang tengok. Tapi apa yang aku nak pertengahkan dalam kisah pada hari ini, tak kisahlah tugas apa yang korang lakukan. Bila korang nak lakukan sesuatu, janganlah terlebih-lebih melakukan tugas tersebut sampai ia boleh memudaratkan diri kita sendiri. Dan kisah pada hari ini, aku harap korang boleh ambil lah pengajaran daripada diorang berdua ni. Walaupun macam aku cakap tadi, walaupun apa sekalipun tugas yang diberikan, kita buat dalam keadaan yang sederhana. Okay? Janganlah terlebih-lebih hanya sebab nak dapat liputan yang best lah, apalah semua. Sebab apa? In the end, memudaratkan diri. Benda tu ikut balik, benda tu kacau kau, end up hidup kau tak tenang. Okay? So yes, itulah kisah seram kita pada hari ini. Alright guys, so aku harap korang terhibur dengan kisah yang aku kongsikan dengan korang pada hari ini. Biarlah kita ambil pengajaran daripada kisah pada hari ini agar kita janganlah lakukan benda tu pada diri kita yang boleh memudaratkan diri kita sendiri. And again, sekali lagi aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sedang menonton Hey Shadows Channel, yang sudi meluangkan masa korang bersama Hey Shadows Channel. So sekiranya korang suka pada kisah pada hari ini, korang jangan lupa tekan butang like yang ada dekat bawah. And kepada viewers aku yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa
bell notification supaya mana-mana video aku yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. So seperti biasa, nama aku Shadows and by the orders of the Shadows. Sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.